Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini bersama lagi dengan Cikgu K. Kita nak belajar cerakin nombor. Okey, benda ni kita dah belajar dah masa tahun 4 dan tahun 5. Cuma tahun ini kita lebihkan sikit sebab dia dah sampai ke tempat juta. Jadi kita tengok dulu apa itu cerakin nombor. Baik, cerakin nombor ini maksudnya kita nak ceraikan ataupun kita nak pisahkan digit-digit dia, tapi dengan syarat nilainya masih sama. Kita memang pisahkan tapi kita bukan pisahkan angka, kita pisahkan nilai dia. Okey, jadi nilai dia kena sama dengan apa yang diberi dalam soalan. Okey, jadi dalam cerakin nombor kita boleh cerakinkan dengan dua jenis. Yang pertama, nilai tempat, mengikut nilai tempat. Yang kedua, mengikut nilai digit. Okey, jadi kita nak ulang kaji sikit, kita nak ingatkan balik nilai tempat ini dia berkaitan dengan rumah nombor dan mesti ditulis dalam perkataan. Okey, mesti ditulis dalam perkataan. Cuma bila cerakin nombor ni adalah dia punya angka. Okey, nanti lepas ni kita akan tengok beberapa contoh lah. Okey, dan seterusnya untuk nilai digit, dia lebih kepada nilai nombor dan ditulis dalam angka sahaja. Okey, jadi selepas ini pun kita akan tengok beberapa contoh berkenaan dengan cerakinkan mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey, contoh kalau kita ada digit 3724195. Okey, 3,724,195. Jadi untuk kita nak mencari cerakinan untuk nombor ini, pertama sekali kita boleh cari nilai tempat dia dulu. Okey, jadi nilai tempat daripada belakang, sar, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. Okey, dan untuk nilai digit, kita ulang kaji balik, nilai digit adalah nilai kepada setiap angka ini. Maksudnya kalau nilai digit untuk 3, bukanlah 3 sahaja. Okey, nilai dia adalah 3 juta. Okey, kita mula dengan sar dululah. Okey, 5, kemudian 9 ini maksudnya 90, 100, 4,000, 20,000, 700,000 dan 3 juta. Jadi itu nilai dia. Tak boleh kalau kita kata 3 ni nilai digit dia 3 juga, tak boleh. Okey, sebab apa? Sebab dia berada di tempat juta. Jadi nilai dia adalah 3 juta. Okey, ini ulang kaji sahajalah untuk nilai tempat dan nilai digit. Okey, macam mana kalau dikata cerakinkan nombor ini mengikut nilai tempat. Okey, jadi macam tadi cikgu dah terangkan, nilai tempat ini berkaitan dengan perkataan. Okey, jadi kalau macam nilai tempat untuk 3, jadi kita kena ambil lah 3 juta. Kita tak boleh tulis juta sahaja. Dia tak logik lah kalau kita kata juta tambah ratus ribu tambah puluh ribu, dia tak logik. Jadi kena ada nilai dia juga. Okey, untuk cerakinan. Alright. Okey, jadi 3 juta kita salin saja dan satu yang cikgu nak ingatkan dan tekankan, dalam cerakin mesti ada simbol tambah. Kenapa? Sebab bila kita pisahkan nombor, dengan simbol tambah inilah kita boleh gabungkan balik nombor tu. Okey, kita bukan pisahkan maksudnya kita asingkan. Kita cuma ceraikan nilai dia, mengikut nilai dia. Jadi mesti kena ada simbol tambah. Okey. Seterusnya untuk 7, kita akan ambil 700,000. Kenapa ada perkataan ribu? Sebab dia kata mengikut nilai tempat. Okey, jadi 700,000 tambah seterusnya 20,000. Okey, angka kena ada jugalah. Simbol tambah 4,000 tambah 100 tambah 90 tambah 5 sah. Okey, jadi cerakin mengikut nilai tempat. Dalam jawapan kamu mesti ada nilai tempat kepada angka tersebut. Okey, itu baru betul nilai tempat. Okey, tapi kalau dikata cerakin mengikut nilai digit. Jadi kita tengoklah bahagian nilai digit saja. Tadi kita dah cari dah nilai digit bagi setiap angka. Jadi sekarang ni kita cuma nak salin semula sahaja. Okey, jadi kita mulakan dengan 3 juta, masih lagi ada simbol tambah, 700,000,
tambah RM20,000, tambah RM4,000, tambah RM100, tambah RM90, tambah RM5. Benda ini sama sahaja, nilai dia semua sama. Okey, contoh RM3,000,000, sini pun RM3,000,000. RM700,000, bawah pun RM700,000. Okey, bezanya kita mengikut nilai tempat yang ada perkataan ataupun yang ada rumahnya dan kita mengikut nilai digit yang cuma ditulis dalam angka sahaja. Okey, jadi kita nak tengok contoh lain. Okey, kalau diberi RM1,977,623, sama juga kita boleh cari dulu nilai tempat bagi setiap angka dan kita cari nilai digit bagi setiap angka. Okey, ini bergantung kepada soalan apa yang diminta. Cuma untuk contoh ni cikgu bagi dua-dua lah. Okey, nilai tempat pun cikgu bagi, nilai digit pun cikgu bagi. Okey, jadi kalau kita nak cerakinkan nombor ini mengikut nilai tempat. Okey, macam tadi cikgu kata nilai tempat dia mesti ada perkataan. Okey, jadi kita akan salin daripada juta. Okey, mesti ada simbol tambah. RM900,000 tambah RM70,000 tambah RM7,000 tambah RM600 tambah RM20 tambah RM3 Okey, itu untuk cerakin mengikut nilai tempat. Okey, kalau dikatakan cerakin mengikut nilai digit, kita akan tengok nilai digit kepada setiap angka. Okey, jadi nilai digit ingat balik kita cuma tulis dalam angka sahaja. Jadi kita akan mula daripada juta, okey, RM1,000,000 tambah RM900,000 tambah RM70,000 tambah RM7,000 tambah RM600 tambah RM20 dan tambah RM3. Okey, macam cikgu cakap tadi, kedua-dua ni nilai dia adalah sama. Cuma cara kita tulis sahaja yang berbeza. Okey, mengikut soalan lah. Kalau soalan minta dalam nilai tempat, kita tulislah jawapan yang ada nilai tempat. Okey, kalau soalan minta nilai digit, jawapan kamu cuma ada angka sahaja dalam nilai digit. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk contoh kalau melibatkan sifar. Kamu tengok dekat sini ada kosong. Kalau melibatkan kosong macam mana kita nak tulis? Okey, jadi sama juga kita akan cari dulu nilai tempat dan kita akan cari nilai digit untuk setiap angka. Okey. Jadi kita nak cerakinkan 8,450,211 mengikut nilai tempat, tak ada masalah, sama juga macam tadi. Kita akan ambil setiap angka yang ada rumah nombornya dan kita akan salin sahaja. Okey, cikgu nak fokus pada kosong ni. Okey, walaupun kosong itu tidak ada nilai, tapi untuk cerakin nilai tempat, dia masih ada rumah. Okey, rumahnya adalah ribu. Jadi, kita kena tulis kosong ribu. Walaupun kalau kamu kata, cikgu kosong tu tak ada nilai. Tapi sebabkan dia minta dalam nilai tempat dan kosong ataupun sifar ini ada rumahnya, jadi kita tuliskan kosong ribu ataupun sifar ribu. Okey, kemudian kita teruskan tambah 200, tambah 10 dan tambah 1 sah. Okey, macam mana pula dengan nilai digit? Nilai digit kita akan ambil angka sahaja. Okey, kemudian kita salin sahaja 8,000,000 tambah 400,000 tambah 5,000 tambah, okey, sekali lagi cikgu nak fokus kepada sifar ataupun kosong. Walaupun dia di tempat ribu, tapi kosong itu kita tuliskan sekali sahaja. Kamu tak perlu tulis kosong itu banyak-banyak kali walaupun dia dekat tempat ribu. Ribu sepatutnya ada empat angka kan. Okey, jadi kamu pun tulis kosong 4 kali, tak perlu. Okey, sebab kosong itu dah menunjukkan bahawa angka dekat situ tidak ada nilai di tempat ribu. Okey, jadi kita tuliskan kosong itu sekali sahaja. Okey, kemudian kita sambung tambah 200, tambah 10 dan tambah 1. Okey. Kalau kamu tengok kosong ini, macam tadi cikgu kata dia tak ada nilai. Jadi, untuk jawapan, kamu boleh hilangkan kosong itu. Kalau nilai tempat lain, nilai tempat kamu kena tulis sebab dia ada rumah. Okey, tapi untuk nilai digit, bila kosong itu tidak ada nilai, kita boleh hilangkan ataupun kita boleh padamkan, kita tak perlu tulis dan kita cuma tulis selepas 10,000 terus kepada ratus.
Tengok 50,000 terus tambah 200. Cikgu tak tambah kosong tadi. Sebab kalau kamu letak tambah kosong ataupun kamu tak letak, nilai dia tetap sama. Kamu akan tetap dapat 8,450,211. Okey, cikgu tunjuk lagi satu contoh yang melibatkan, sifar. Okey, jadi sama juga kita cari dulu nilai tempat, kemudian kita cari nilai digit bagi setiap angka. Okey, cikgu rasa untuk, cerakin mengikut nilai tempat tak ada masalah kot. Okey, nilai tempat ni tak ada apa yang perlu dipadam. Kita ikut balik sahaja. Dia ada nilai ke, dia tak ada nilai ke, kita tulis sahaja sebab apa? Sebab bila dia melibatkan nilai tempat, nombor ataupun angka yang tak ada nilai itu masih ada rumah. Jadi kita tulislah rumah dia. Okey? Kalau kamu tengok kat sini, semua cikgu tulis kosong ratus dan kosong sah. Masih lagi ditulis. Okey, tapi untuk nilai digit. Okey. Nilai digit yang ada angka ataupun yang ada nilai tak ada masalah. Okey, kita boleh salin sahaja. Okey, sampai sah. Okey, cuba kamu tengok sini. Kosong untuk ratus dan kosong untuk sah. Okey, dituliskan sekali sahaja. Kalau kamu jawab macam ni, betul. Tak ada masalah. Masih lagi dapat markah kalau dalam peperiksaan. Tapi, kalau boleh, cikgu cadangkan bila ada yang kosong-kosong ni, untuk nilai digit bukan nilai tempat. Untuk nilai digit, kita boleh hilangkan. Okey, ataupun kita tak perlu tulis. Okey, maknanya kita skip. Kita tak tulis untuk ratus, kita tak tulis untuk sah, kita berakhir dengan puluh sahaja. Boleh. Okey, lebih cantik, lebih kemas bila kamu tulis jawapan macam ni. Baik, kita nak tengok beberapa contoh. Kalau diberikan, okey, nombor ini cerakinkan 6,375,192 mengikut nilai tempat. Jadi macam tadilah cikgu cakap, semua ini berdasarkan soalan. Apa yang soalan nak? Kalau dia kata cerakin mengikut nilai tempat, jadi mesti ada kaitan dengan rumah nombor. Jadi kita tulislah daripada awal. Okey, maknanya 6. 6 ini 6 apa? 6 juta. Tambah 300,000, tambah 70,000, tambah 5,000, tambah 100, tambah 90 dan tambah 2 sah. Ingat cerakin kenalah ada angka. Kalau kamu tulis juta, tambah ratus ribu, tambah puluh ribu sahaja, tak ada nilai, maknanya tak logik lah. Itu bukanlah kita cerakin kan. Okey, kita cuma tulis ayat je kan. Kita tulis perkataan sahaja dah salah. Okey, jadi mesti kena ada angka. Okey, seterusnya sama juga kalau kita cerakinkan 2,160,789 ini mengikut apa soalan minta? Nilai tempat. Jadi nilai tempat mesti ada kaitan dengan rumah nombor setiap angka. Okey, jadi kita akan mula daripada hadapanlah. Okey, 2 juta tambah 100,000 tambah 60,000 tambah sifar ribu tambah 700 tambah 80 tambah 9 sah. Okey, kosong ribu ni. Kosong ribu ni kena padam tak? Kalau boleh jangan padam. Okey, sebab bila dia melibatkan nilai tempat, walaupun dia kosong, dia tetap ada rumah. Jadi kita tuliskan juga. Okey. Baik, seterusnya kalau diberikan 1,234,567, dia minta kamu cerakin mengikut nilai digit. Nilai digit berkaitan dengan nilai kepada nombor. Maksudnya setiap satu itu. Kalau yang pertama satu, satu ini satu apa? Takkan kita nak tulis 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, dah salah. Jadi satu ini apa nilai dia? Satu ini adalah 1 juta. Okey, dan seterusnya lah 2, nilainya 200,000, tambah 3, nilainya 30,000, 4, 4,000, 5, 500, 6, 60 dan nilai untuk 7 adalah 7. Okey, jadi ini macam mana cara kamu nak cerakinkan mengikut nilai digit. Okey, seterusnya kalau melibatkan sifar. Okey, cerakinkan 5,988,006 mengikut nilai digit. Soalan minta nilai digit, maksudnya jawapan kamu mesti di dalam bentuk nilai digit. Okey, jadi sama juga kita tengok daripada mula 5 ini apa nilai dia. Okey, 5 ini adalah 5 juta. Kemudian kita tambah
900,000 tambah 80,000 tambah 8,000, okey, tambah sifar, tambah sifar lagi sekali dan tambah tenang. Okey. Yang kita belajar tadi, apa cikgu cakap? Cikgu kata kalau dalam nilai digit, sifar ini boleh dipadamkan ataupun boleh kalau kita tak tulis. Jadi untuk soalan ini bahagian ratus dan bahagian puluh tidak perlu ditulis. Maknanya selepas 8,000 kita terus tambah dengan 6 sah. Sebab kalau tak tulis kosong pun nilai dia tetap akan dapat sama juga balik. 5,988,006. Okey, jadi sebagai kesimpulan, ini contohlah, contoh nombor yang sikit. Untuk cerakin kan kita ada 2 jenis. Kita boleh cerakin mengikut nilai tempat dan mengikut nilai digit. Kalau nilai tempat, mesti kena ada perkataan ataupun rumah kepada nombor itu dan angka mesti dituliskan. Okey, sebab barulah ada nilai. Okey, kalau kamu tulis 10,000 sahaja, kalau kamu tulis 100 sahaja tidak memberi apa-apa maksud. Okey, dan kalau kita cerakin mengikut nilai digit, kita cari setiap nilai bagi setiap angka. Dan satu yang cikgu nak tekankan, cerakin kena ada simbol apa? Simbol tambah. Kenapa? Sebab bila ada tambah, baru kita boleh gabungkan balik nombor-nombor tersebut. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan pelajaran hari ini dan cikgu harap kamu boleh jadikan video ini sebagai rujukan untuk kamu jawab soalan-soalan nanti. Jadi kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.